Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke video aku, ke YouTube channel aku. Pada sesiapa yang menonton video ni, aku doakan kau supaya dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan insyaAllah lah kita sama-sama doa pada tahun ni kita dijauhi dari segala bala bencana dan penyakit membahaya, insyaAllah. Okey, pada hari ini aku tak ada konten fitness nak cerita dekat kau. Aku cuma nak cerita tentang pengalaman aku sepanjang aku menghadapi tahun 2020 ni. Kiranya kau tak berminat dengan apa yang aku nak sampaikan ni, kau bolehlah skip video ni dan mungkin tunggu video dalam lagi 3-4 hari ke. Aku akan cerita balik lah pasal fitness. Apa yang aku nak cerita hari ni adalah berkenaan dengan kereta aku. Sebab siapa yang tak tahu, pada tahun lepas aku baru je beli kereta. Pada awal tahun, pada bulan Februari, 20 Februari tahun 2019, aku dapat beli kereta. Kereta tu kereta Honda City warna merah. Itu memang kereta idaman aku lah. Daripada aku habis belajar dulu, and then aku bekerja dalam tak sampai setahun, aku dapat beli kereta. Aku beli kereta tu pun guna duit belajar aku dulu. Aku memang kumpul dah lama lah duit tu untuk aku bayar kereta tu. So kakak ni aku memang suka pakai kereta Honda City tu. Aku sangat-sangat berpuas hati. Untuk kereta segmen B memang pada aku tu agak komplit lah. Dan aku merancang untuk pakai kereta tu sampailah aku kahwin, ada anak nanti kan. Lepas tu aku beli kereta sedan. Tapi malangnya pada awal tahun ni, 28 Januari, pada awal pagi, kereta tu telah pun hilang. Hilang maksudnya kat sini aku nak cakap dia telah pun dicuri. Masa tu keluarga aku semua tengah tidur, termasuk aku sekali. Bila jam 4.30 macam tu, ayah aku terbangun sebab kereta lampu tu dihidupkan. Pada siapa yang tak tahu, kebanyakan kereta-kereta baru sekarang dia ada daytime running light. Daytime running light ni bila kau buka je, memang lampu tu akan terus on. Dia lebih kurang macam lampu motor lah. Masa tu sebabkan bilik ayah aku ni dekat dengan garaj kereta, so ayah aku perasan lah. Lepas tu bila ayah aku bangun, dia tengok lah kereta tu dah ada dekat luar. Dia pun pelik lah kan. Dia masa tu dia tak terfikir pun nak orang curi kereta. So bila dia tengok pintu dah terbuka dan kereta tu pun dah berlalu, pintu tu masih lagi terbuka, dia pun nak pergi ke bilik aku. Dia cepat-cepat kejutkan aku. Cakap dengan aku kereta dah tak ada kan. So aku dalam keadaan mamai tu, aku keluar tengok dekat rumah aku, kereta aku dah tak ada lah. So feeling dia dekat situ macam terkejut lah. Sebab selama ni kita nampak benda tu depan mata kita kan. Tiba-tiba dia tak ada sekelip mata. Aku pun tak nampak macam mana benda tu pergi. Masa tu perasaan aku masa tu agak bercampur bau lah. Aku tak fikir panjang masa tu. Aku pun terus cari aku punya kunci pendua, and then aku bawa motor aku. Sambil aku bawa motor tu, aku tekan aku punya kunci pendua tu. Aku tekan je. Aku pusing dekat kawasan perumahan aku ni lah. Aku pergi jalan besar. Pada masa tu pun aku rasa memang aku takkan jumpa lah kereta aku. Tapi dia lebih kepada kita punya movement kita secara natural lah. Maksudnya movement kita, involuntary movement lah. Kita orang pun pergi ke balai polis. Dalam beberapa hari kemudian pun aku settlekan insurans. Dan even sampai sekarang pun aku masih lagi terkesan lah dengan kehilangan kereta tu. So pada aku tahun ni, itulah kehilangan paling besar yang aku dapat. Itulah ujian yang paling besar yang aku dapat. Sebab aku sayang sangat kereta tu, sampai kan aku memang isi minyak dia RON 97. Tak kisahlah masa tu mahal ke, sekarang dah murah kan. Aku tiap kali aku isi minyak, mesti aku isi minyak RON 97 walaupun aku tak ada duit. Dan kereta tu pun aku tiap minggu basuh. Even aku tak pakai pun, aku pergi kerja pun naik motor je. Kereta tu aku tinggal je kat rumah. Bila aku nak keluar jalan-jalan ataupun aku mungkin ada kerja yang melibatkan aku pakai kereta, baru aku pakai kereta tu. Kalau nak kata sedih tu, memang sedih lah kan. Sebab kita, macam aku sendiri, itu kereta yang aku beli pakai duit aku sendiri. Aku dah kumpul lama. Dan dalam keadaan tu orang ambil macam tu je kan. Dan dia hilang sekelip mata aku bangun nampak benda tu dah tak ada. So banyak dalam pemikiran aku ni, banyak tanda tanya lah. Tapi aku bukanlah nak minta simpati kau. Sebenarnya apa yang aku cuba nak cakap kan dekat sini, apa saja perkara yang Tuhan bagi dekat kita, perkara tu juga dia boleh tarik balik tau. Dia bukan sekadar untuk kereta dan harta benda je, tapi ahli keluarga kita, orang yang kita sayang, kemampuan kita, semua benda tu, semua yang Tuhan bagi tu, semua benda tu juga Tuhan boleh tarik balik. Sejajarlah dengan apa yang jadi dengan kita sekarang ni, dengan COVID-19 ni, coronavirus ni. Dulu kita dapat kebebasan kan. Sekarang sebab kan adanya virus ni, kita dah tak dapat kebebasan tu. Sekarang Tuhan tarik baliklah kebebasan kita. Dan macam aku sendiri perasan, tak ramai orang lah ambil serius dalam isu ni kan. Walaupun dah dikeluarkan perintah oleh kerajaan
untuk duduk di rumah, tak bekerja semua kan. Tapi macam ada orang yang engkar, and aku faham ada certain orang ni sekarang mungkin orang tak nampak lah. Sekarang ni baru seminggu lebih benda ni berlaku. Orang macam tak nampak lagi kesan besar tu sebenarnya. Dan yang kita tengok sekarang dah 1,000 lebih orang yang didapati positif kes COVID-19 ni. Dan kematian tu dah cecah berapa, 10 lebih yang macam tu. And orang macam tak nampak pasal benda tu. Numbers tu masih lagi kecil sebenarnya. Kita rakyat Malaysia ada 32 juta orang kan. So untuk beberapa orang yang kena ni, ada certain orang fikir benda tu masih kecil lagi, masih boleh dibendung. Sekarang memang nampak kelakar benda tu. Memang serius aku cakap. Memang aku rasa memang benda tu tak nampak serius lah sekarang. Tapi cuba kau bayangkan lagi, seandainya benda ni berlarutan lagi sebulan, 2 bulan, dan kita tak jumpa dia punya penawar dia, kita tak dapat nak hasilkan lagi vaksin dia. Dengan sekarang ekonomi kita tak berapa baik, waktu tu orang dah start hilang kerja, kadar kematian meningkat, jumlah orang yang positif dah meningkat. Masa tu memang dah tak kelakar lagi tau. Dengan ekonomi kita teruk, lepas tu doktor terpaksa buat pilihan untuk rawat ataupun biarkan pesakit-pesakit ni. Macam mungkin apa yang jadi kat Itali kan. Masa tu barulah orang sedar yang sepatutnya benda tu boleh dielakkan dengan hanya 2 minggu duduk kat rumah. Kebebasan yang patut kau boleh dapat lepas daripada 2 minggu ni dah bertukar jadi penjara setahun. Masa tu ekonomi lumpuh, kadar pengangguran meningkat, hospital dah tak dapat nak tampung lagi pesakit luar, equipment kita tak cukup. Tapi orang-orang yang ignorant ni, ada fikir tak benda ni? Tak ada. Sebab kenapa? Sebab dia orang fikir diri dia orang je. Dia orang fikir, lantak lah, janji aku boleh balik kampung. Sikit je lah coronavirus je pun, aku lagi takut Tuhan daripada coronavirus ni. Tuhan maha berkuasa kot. Patut kita takut Tuhan, mana kita takut coronavirus ni. Dasar kepercayaan kau, dasar ketaatan kau langsung tak relevan dengan keadaan dan isu sekarang ni tau. Coronavirus ni dah sebahagian daripada kuasa Tuhan. Apa yang Tuhan boleh cipta dekat kau, mikroorganism ni Tuhan ciptakan untuk kau yang kau tak nampak, memberi kesan yang besar kat dalam hidup kau. Kau tengoklah, benda tu kau tak nampak pun, tapi kau tak boleh keluar rumah, kau tak boleh nak jalani hidup kau macam biasa, kau dah tak boleh bersalaman, kau dah tak boleh nak bersolat jemaah. Hanya sebabkan virus yang kau tak nampak pun, yang kau tak tahu pun ada ke tak ada. Betul tak? Kau bayangkan je lah individu yang mati disebabkan wabak ni, daripada proses pemandian jenazah sampailah ke pengkebumian, saudara-saudara, ahli keluarga semua tak boleh nak tengok. Sampailah mayat dia dah ditanam, dah selesai semua baru keluarga boleh tengok. Macam tak sedih ke benda tu? Memang dia tak berlaku dekat diri kau, dia tak berlaku dekat ahli keluarga kau, memang benda tu kau rasa tak penting, memang kau tak nampak. Tapi at least ambil perasaan orang yang dah kena tu, ambil daripada berita-berita tu, bayangkan, letakkan dalam pemikiran kau ni. Cuba kau bayangkan situasi tu bila kau pula berada dekat sana. Jangan fikir kau je. Sekarang ni orang suruh duduk rumah, duduklah di rumah. Kau bukan buat apa pun, melainkan kau kerja ke apa ke. Aku ni sendiri yang bekerja ni pun, kalau boleh nak duduk rumah. Aku tak nak pergi kat luar sana. Memang aku suka nak duduk rumah, sebab aku tahu benda ni berbahaya. Sebab kalau dia dah kena, susah untuk kita sembuh daripada benda tu. Jadi pada sesiapa yang mungkin dah duduk kat rumah dalam masa seminggu ni tak keluar, aku ucapkan tahniah dan terima kasih lah untuk kau. Sebab daripada apa yang kau buat tu, kau sebenarnya dah menyelamatkan banyak nyawa. Teruskan buat macam tu. Dengar dan ikut arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kita pun tak tahu benda ni bila akan habis. Kita pun tak ada tarikh yang tetap lagi untuk benda ni. Pertama kali dalam sejarah hidup manusia, duduk dekat rumah tak buat apa-apa adalah satu hikmat yang baik. So kau tak rasa bangga? Duduklah rumah tu kan. Okay, jadi itu je. Rasanya aku pun tak ada apa nak cakap. So kita mungkin akan jumpa di video yang akan datang. Aku akan bercakap pasal gula pula. So kalau kau mungkin berminat dengan isu tu, kau boleh dah tunggu video tu. Sekiranya kau suka video macam gini, kau suka konten yang aku keluarkan, silalah like, komen, subscribe, share apa semua kan. Kau pun tahu lah kan. Tapi kalau kau tak suka, aku tak adalah paksa kau nak subscribe kan. So kalau kalau kau suka tapi kau rasa was-was nak subscribe pun, kau tengoklah video-video aku dulu sampai masa hati kau dah terbuka, kau subscribe lah. Ni bukan benda yang aku boleh paksa kau. Kalau kau minat, kau minat lah kan. Kalau kau tak minat, aku dah buat apa. Ok, itu saja daripada aku. Aku rasa tak ada apa. Terima kasih sebab sudi menonton. Jaga kesihatan, duduk dekat rumah, minum banyak air, banyakkan baca buku, banyakkan tengok video aku. Ok, semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye bye.